Anglo-Chinese. Saya Cikgu Lau Chin dari Sekolah SK Methodist Anglo-Chinese. Saya Li Chetian dari SK Methodist juga. Saya Cikgu Winnie Lim dari SK Methodist juga. Oke, tajuk kumpulan kami akan membentangkan keberkesanan penggunaan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan penguasaan sipil matematik dalam kalangan murid tahun 2 berdikari. Bab 1. Refleksi pembelajaran dan pemutacaraan yang lalu. Kekuatan pengajaran dan pembelajaran. Kawalan kelas yang baik, persekitaran kelas yang harmoni dan tersusun, menyediakan paham maujud berilustrasi, suara yang lantang dan tegas, pemberian arahan dan penyampaian isi yang jelas. Kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah masa yang ditetapkan tidak dapat diikuti. Bab 2. Isu keprihatinan atau fokus kajian. Kemahiran menghafal adalah penting dalam pembelajaran sipil matematik. Tahap kemahiran menghafal adalah rendah di kalangan murid-murid. Punca-puncanya adalah murid-murid kurang berminat dan kurang berkeyakinan. Murid-murid tidak dapat mendapat bimbingan dan panduan yang secukupnya. Ingatan jangka masa pendek di kalangan murid-murid. Oke, sekarang kita tengok objektif kajian. Objektif umum adalah mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran kooperatif dalam penguasaan menghafal sipil matematik tahun 2. Objektif khusus memotivasi dan menarik minat murid-murid tahun 2 dalam penguasaan sipil matematik. Murid-murid tahun 2 ada daya usaha berinteraksi secara aktif dan positif dalam pembelajaran sipil matematik. Peningkatan peratus lulus tahap minimum di murid-murid tahun 2 dalam penguasaan sipil matematik. Bab 4, kumpulan sasaran. Pemilihan sampel untuk kajian ini terdiri daripada 26 orang murid-murid tahun 2 berdikari SK Methodist Anglo-Chinese. Seramai 5 kumpulan yang terdiri daripada 5 hingga 6 orang murid yang berlainan tahap diwujudkan. Oke, sekarang saya akan membentangkan tentang tinjauan masalah. Oke, di sini ada beberapa faktor, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi hafalan seseorang. Yang pertama ialah tidak berupaya untuk menghafal. Seterusnya, menghafal terlalu banyak dalam masa yang singkat, dan pembahagian masa menghafal tidak mampu mempertahankan ketahanan menghafal. Seterusnya, sifat seseorang, alam sekitar, keadaan jasmani dan keadaan harmoni. Jadi adalah soalan-soalan yang untuk digunakan dalam ujian pra dan ujian pasca. Jadi adalah borang pembahagian dalam kelas yang kumpulan kita guna. Yang ini adalah analisis ujian pra. Dapati kebanyakannya adalah kurang memuaskan. Seterusnya, analisis perhatian kelas. Kebanyakan murid merasa bosan dalam pengajaran kemahiran menghafal. Mereka tidak berupaya untuk meningkatkan sifil-sifil yang diajarkan selepas pembelajaran. Tindakan yang dirancangkan, guru mesti memulakan pengajaran. Seterusnya, murid-murid masuk ke kelas masing-masing. Murid-murid diberikan kad sifil. Murid-murid yang berkebolehan tinggi akan tolong murid-murid yang berkebolehan rendah. Murid-murid akan menghafal secara spontan. Setelah aktiviti kaedah pembelajaran kooperatif, murid-murid dalam setiap kumpulan akan dinilai oleh guru. Peneguhan diberikan bagi mengekalkan hasil pembelajaran. Tindakan yang dirancangkan, ujian pra akan diberi sebelum dan ujian pasca akan diberi selepas. Seterusnya,
Tas sipil yang berlayanan digunakan untuk disesuaikan dengan tahap dan peringkat pencapaian murid. Ya, ini adalah tarikh-tarikh dan aktiviti yang dijalankan untuk ini adalah perbandingan ujian pra dan ujian pasca. Kita dapati pada mulanya keputusannya ada tidak bermuaskan, yaitu 45% untuk yang betul semua, 31% boleh ada sedikit kesalahan, dan ada 23% yang memang tidak berupaya untuk menghafal. Setelah menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif, jumlah murid ini telah meningkat, yaitu 77%, 11,5% dan 11,5%. Di sini kita telah menunjukkan kaedah ini adalah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran menghafal. Yang ini analisis perhatian kelas. Oke, sekarang sampai revisi. Memberikan kesan yang positif untuk meningkatkan kemahiran menghafal, memberikan kesan positif ke atas perubahan sikap murid, menggerakkan murid-murid berinteraksi dengan aktif dan positif, dan murid-murid juga membantu sama satu lain semasa aktiviti dijalankan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang hasil dapatan kajian kami. Kumpulan kami telah sepakat untuk membina sifir angin kincir untuk memudahkan murid menghafal ataupun memahami pembelajaran sifir matematik. Okey, kincir angin sifir ini adalah sangat menarik dan mudah untuk digunakan, manakala cara penggunaannya pula mudah untuk diaplikasikan oleh murid-murid tahun 2. Okey, di hadapan ini adalah nombor sifir, manakala di belakangnya pula kita letakkan jawapan kepada sifir tersebut. Hanya putarkan sahaja mengikut nombor sifir yang dikehendaki. Mudah kan? Okey, diharap inovasi kami ini boleh meningkatkan pembelajaran murid-murid tahun 2 di dalam penghafalan sifir. Sekian saja. Terima kasih.